السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد، Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini meneruskan lagi pembacaan kitab kita Jam'ul Fawaid, kitab yang membicarakan tentang kelebihan-kelebihan bulan dalam Islam dan juga kelebihan-kelebihan amalan yang lain yang telah dikarang oleh Al-Alim Al-Allamatu Al-Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pagi ini kita masih lagi melihat beberapa kelebihan berada pada bulan Muharram. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kemudian adapun silaturrahim itu, muka surat 132 bawah sekali. Kemudian adapun silaturrahim itu, maka bahawasanya sangat tuntutnya amat muakkad. Menghubungkan silaturrahim ini adalah merupakan tuntutan yang ditekankan oleh syarak. Walaupun kuat beribadat, tapi kalau memutuskan hubungan silaturrahim sesama adik-beradik, silaturrahim ni adalah adik-beradik, lain daripada adik-beradik kandung, dinamakan adat-adat bersahabat. Kalau adik-beradik kandung datang daripada rahim yang sama, maka dinamakan hubungan silaturrahim. Rahim diambil dari kalimah rahim ibu. Kemudian adapun silaturrahim itu, maka bahawasanya sangat tuntutnya amat muakkadah atau amat muakkad, dan sebenarnya telah menyebut setengah ulama. Ni cerita di kalangan para alim ulama, bahawasanya berkata ia adalah bagiku sadiq yang banyak kebajikannya. Dia ni ada seorang sahabat, yang sahabat ni seorang yang banyak beribadat, seorang sahabat yang soleh, dia kata, seorang sahabat yang soleh, yang banyak kebajikan lagi soleh di negeri Ajam. Di negeri Ajam ini mengikut beberapa riwayat, di dalam kitab Ahwalul Qubur wa Ahwalu Ahliha ila Nusyur. Ahwalul Qubur, huru-hara dalam kubur, keadaan yang huru-hara dalam kubur, wa ahwal ahliha, dan keadaan penghuni kubur, ila Nusyur, sehingga dibangkitkan pada hari kiamat, yang telah dikarang oleh seorang ulama yang alim di kalangan mazhab Ahmad ibn Hanbal, Al-Hafiz Zainuddin Abdul Rahman ibn Rajab Al-Hambali. Syekh ibn Rajab Al-Hambali juga mengarang kitab yang terkenal, iaitu kitab Lataif, kitab membicarakan tentang bulan-bulan dalam Islam, Lataiful Ma'arif. Dan juga Syekh juga mengarang kitab syarah kepada hadis 40, Syekh Ibn Rajab Al-Hambali, dan beliau telah menambahkan syarah hadis 40 tu ditambah dengan beberapa hadis yang lain
iaitu menjadi 50. Nama kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Syekh Ibn Rajab Al-Hambali lahir pada tahun 736 dan meninggal dunia pada 795 Hijriah. Kitab beliau ni adalah kitab yang masyhur, kitab Ahwalul Qubur wa Ahwalu Ahliha ila Nusyur. Beliau menceritakan kisah ini juga, bahawa sesungguhnya lelaki ajam ini yang dimaksudkan iaitu lelaki yang berasal daripada Khurasan, iaitu berasal daripada Khurasan. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Hamid bin Yahya telah menceritakan kepada aku Yahya ibn Salim, katanya kana indana bi Makkah rajulus sidqin min ahli Khurasan. Ini kisah ini telah disebut oleh Abu Amr ibn Ahmad ibn Muhammad Naisaburi, dan telah menceritakan kepada aku oleh Abu Bakar Muhammad ibn Isa At-Turtusi, dan telah menceritakan kepada aku Hamid bin Yahya, dan telah menceritakan kepada aku Yahya bin Salim. Ini punya silsilah cerita ni dalam kitab yang disebut oleh Syekh Ibn Rajab Al-Hambali. Adapun di dalam kitab yang lain yang dikarang oleh seorang ulama yang alim, iaitu Syekh Abu Lais As-Samarqandi, pengarang kitab Tanbihul Ghafilin, beliau telah mencerita juga kisah ini dalam kitab beliau yang terkenal Qurratul Uyun wa Mufarrihul Qulubil Mahzun. Qurratul Uyun, penyejuk mata hati, wa Mufarrihul Qalbil Mahzun, dan yang menyukakan hati yang duka cita, karangan Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang alim di kalangan mazhab Hanafi. Tadi ulama alim di kalangan mazhab Hambali, Syekh Abu Lais As-Samarqandi seorang ulama yang alim di kalangan mazhab, di dalam mazhab yang terkenal itu mazhab Hanafi. Dan kisah ini juga disebut oleh Al-Imam As-Sayuti dalam kitab beliau yang terkenal, iaitu Syarhus Sudur. Beliau adalah Al-Hafiz Jalaluddin As-Sayuti di kalangan mazhab kita Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i juga ada menyebut di dalam kitab-kitab mereka oleh ulama-ulama tersebut. Juga di kalangan mazhab Ahmad Ibn Hanbal, Syekh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau yang terkenal Ahwalul Qubur, dan juga Syekh di kalangan mazhab Hanafi juga ada menyebut dalam kitab beliau yang terkenal, iaitu Qurratul Uyun. Apabila digabungkan dalam riwayat yang banyak ini, ternyata bahawa yang dimaksudkan di sini ialah seorang lelaki daripada Khurasan. Dia bukan daripada orang Arab, daripada Khurasan. Dan adalah ia duduk mujawir Makkah, duduk berhampiran dengan Makkah, dan adalah sepanjang-panjang malam tawaf ia. Maknanya memang kuat beribadat sepanjang malam tawaf. Disebut dalam kitab mazhab kita Imam Syafi'i, kalau ada seorang suami ni dia bersumpah ataupun dia bertaklik, dalam kaedah fiqh kalau taklik ni nama sumpah, dia bertaklik, kalau aku beribadat tidak bersekutu dengan seseorang, maka tertalaklah kamu. Kalau aku tidak beribadat, kalau aku tidak beribadat bersekutu dengan orang, maka tertalaklah kamu. Macam mana nak merungkaikan taklik tersebut? Kalau kita semayang, semua orang semayang, kita solat subuh, orang lain pun solat subuh, maka ibadat itu adalah ibadat yang bersekutu. Kalau kita puasa tu pun orang lain pun puasa. Kalau kita mengeluar zakat, orang lain pun keluar zakat. Seluruh dunia ni mesti ada keluar zakat dalam waktu yang sama. Macam mana nak merungkaikan? Jadi ulama-ulama Syafi'i telah memikirkan keadaan ini, bagaimana nak menyelesaikan. Jadi antara ulama Syafi'i yang alim, Syekh Samsuddin Ramli atau Syekh Ramli rahimahullah ta'ala,
menyebut dalam kitab Nihayah dia. Dalam kitab Nihayah dia. Mungkin sesuai zaman Tuan Syekh. Kalau nak melakukan ibadat orang lain tak buat, iaitu apabila tidak ada orang lain tawaf, kamu tawaflah seorang diri, kerana tidak ada tempat yang lain boleh tawaf dalam dunia ni, mereka satu sahaja, iaitu di Kaabah. Contoh ada orang bersumpah begitu. Kalau ada orang bersumpah ataupun bertaklid dengan isterinya sedemikian rupa, macam mana nak merungkaikan, minta izin kepada penjaga Kaabah ni. Waktu sebelum Tok Imam datang, takkan dia tarik tali kan, tak boleh orang lain tawaf, maka kita minta izin, aku nak tawaf seorang. Mana kalau dia tawaf ini, kalau dia tawaf dalam dunia lain tak ada orang tawaf, itulah dia seorang. Maknanya dia beribadat tanpa bersekutu dengan orang, tanpa bersekutu dengan orang. Sampai begitu ulama di kalangan mazhab Imam Syafi'i kita fikir, andainya ada orang bertaklid ke atas isterinya, satu taklid yang kita pun tak tahu nak selesaikan gitu. Tapi ulama telah buatkan fardu takdir, buat contoh-contoh bagaimana nak menyelesaikan keadaan sedemikian rupa. Ini disebut oleh seorang ulama yang terkenal oleh Syekh, iaitu Syekh Ramli rahimahullah taala dalam kitab beliau Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj adalah karangan fiqh mazhab al-Imam Syafi'i yang tidak ada orang boleh mengatasi dia setakat ini. Kerana ketika Syekh Ramli membaca kitab tersebut, telah dihadiri oleh 400 para alim ulama daripada awal sehingga akhir untuk menentukan yang mana betul, yang mana salah. Daripada awal sehingga tamal kitab dihadiri oleh 400 orang ulama. Dan kitab ini sebanyak 8 jilid. Sebanyak 8 jilid. Dan ulama telah menegur sekiranya ini bukan pandangan ulama Syafi'i, diperbetulkan. Ini dia ayat dia begini-begini. Ditegur. Telah ditasihkan oleh 400 para ahli ulama dalam majlis pembacaan kitab Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj li Syekh Syihabuddin Ar-Ramli rahimahullah ta'ala. Allahu Akbar. Tidak ada kitab lain yang mengatasi kitab Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj li Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sama oleh kisah ni. Sahabat ni tiap-tiap malam tawaf dan i'tikaf dan membaca Quran sepanjang hari. Mana soleh betul lah, tak ada kerja lain iaitu beribadat. Dan adalah ia di atas demikian hal itu berapa tahun yang banyak. Dulu berapa tahun-tahun dulu, kata lelaki yang atau sahabat kepada orang alim ni, maka aku kirimkan emas dan aku musafir ke negeri Yaman. Dia kata ketika mana aku nak pergi bermusafir ke negara Yaman, sebab aku tengok sahabat ni seorang yang wara', yang soleh, jadi dia minta tolong simpankan harta, iaitu emas dia ni. Bagi ke orang lain aku tak percaya, tapi dengan kamu ni aku percaya sebab kau ni wara', seorang yang soleh. Maka aku dapat akan dia senya telah mati. Kalau dalam beberapa naskah, fa hadara al-Khurasaniyul wafat, wa hadara al-Khurasaniyul wafat, maka aku dapati bahawa orang Khurasan ini telah meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Maka aku tanyakan anaknya daripada emasku. Kemudian aku pun tanya anak-anak dia, ada tak arwah ayah kamu beritahu ada seorang sahabat dia minta dia jaga emas dia. Ada dia cakap. Maka berkata mereka itu, ini anak-anak si arwah ni, tiada bagi kami dengan dia pengetahuan. Saya kata minta maaf pakcik, arwah ayah tak cakap apa-apa. Maka duduk aku dengan huzun, dalam keadaan sedih. Maka berdapat aku akan Malik Ibn Dinar. Jadi dia pun bertemu dengan seorang ulama yang alim
generasi ketiga di kalangan tabi'in, iaitu Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala. Malik bin Dinar di antara guru beliau ialah Al-Imam Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar. Dan kita telah membaca kisah Malik bin Dinar bertaubat pada malam nisfu Sya'ban dalam kitab kita ni. Pada malam nisfu Sya'ban itu asbab Malik bin Dinar ni bertaubat. Malik bin Dinar ni ada seorang anak perempuan. Dia kahwin dengan seorang perempuan, kemudian dapat anak perempuan. Anak perempuan ni memang cantik, budak cantik dan membesar. Dia cukup sayang dengan anak dia ni. Membesar sehinggalah dia boleh merangkak. Ketika umur 2 tahun, anak perempuan ni, dia tengok saja ayah dia tuang aja arak dalam bekas, dia tumpahkan. Jadi Malik bin Dinar sebab tengok anak perempuan yang dia sayang tumpah arak ni pun dia tak marah dah, sebab anak dia sayang. Bila ayah dia nak minum arak dia, Malik bin Dinar ni, dia tumpahkan. Ketika umur dia 2 tahun, dekat-dekat dengan 3 tahun, meninggal dunia. Jadi Malik bin Dinar ni dalam keadaan begitu sedih. Anak yang dia sayang meninggal dunia. Jadi minum arak, tak semayang pada malam nisfu Sya'ban. Minum arak ni, tak semayang, terlelap, tertidur. Bila tidur, bermimpi seperti nak berlakunya kiamat. Kisah ni boleh tengok balik dalam kitab kita. Macam berlakunya kiamat. Semua orang keluar daripada kubur. Dia kata, aku pun seolah keluar daripada kubur. Tiba-tiba ternampak seekor ular yang begitu besar. Ular begitu besar. Ular ni kejar aku. Kejar nak telan. Tiba-tiba ternampak seorang lelaki tua. Saya pun pegang pak cik ni. Lelaki tu, tolong saya Syekh, tolong saya. Dia kata, aku sudah tua, aku tidak mampu nak melawan ular itu. Kamu larilah ke bukit. Dia pun lari ke bukit. Ular tu nak kejar lagi. Nak telan dia, tiba-tiba terbuka tirai. Ataupun ternampak dalam sebuah bukit tu, ramai budak-budak. Dalam ramai budak-budak tu, ternampaklah anak dia yang meninggal dunia ni. Bila nampak anak yang meninggal dunia ni, anak dia pun pegang tangan ayah dia. Ayah, dia kata, pegang tangan saya. Kemudian tangan kanan budak ni dia arahkan kepada ular ni. Ular tu terus lari. Dan terus masuk dalam neraka. Jadi anak dia beritahu, ayah, tahu tak ular itu apa dia? Ular itu adalah amalan jahat yang akan menelankan bapa dan dihuman ke dalam neraka. Pakcik tua itu ialah amal saleh yang sedikit tidak dapat menyelamatkan daripada siksaan api neraka. Tapi anak ni boleh tolong berikan syafaat, mohon pada Allah Ta'ala supaya selamatkan kedua bapa dia. Bila dia terjaga, semenjak hari itulah Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala bertaubat sehingga menjadi wali Allah. Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala. Dan masyhur kita Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala bertaubat pada malam nisfu Sya'ban. Malik bin Dinar, dia jumpalah Malik bin Dinar ni pernah berguru dengan Imam Hasan Al-Basri, sebab Imam Hasan Al-Basri juga di kalangan tabi'in. Maka berkata ia bagiku, kata Malik bin Dinar, apa kelakuan kamu hai saudaraku? Ceritalah apa masalah kamu ni. Maka ceritakan dia, berkata ia bagiku. Jadi Malik bin Dinar kata, apa masalah kamu ni? Cuba cerita kat aku satu persatu. Jadi
Sahabat ni pun ceritalah, saya nak musafir ke Yaman, telah minta seorang sahabat, dia soleh, kuat semayang, kuat puasa, tawaf, minta dia tolong jaga harta emas saya ni. Tapi bila balik sini, tengok-tengok dia dah meninggal dunia. Tanya anak-anak dia pun tak tahu. Emas tu berharga, emas lah. Macam mana itu yang saya jadi sedih ni? Apa Tok Syekh kata? Berkata ia bagiku. Maka Malik bin Dinar pun beritahu kepada aku. Berkata ia Malik, bagiku, bagi lelaki ni, apabila setengah malam daripada malam Jumaat dan tiada tinggal tawaf seorang. Ini zaman dulu lah, mana tengah malam tak ada orang tawaf. Sekarang siang malam ada orang tawaf. Tak ada seorang pun tawaf pada malam tu, maka berhenti pada rukun dan maqam dan teriak, hai fulan, maka bahawasanya rohnya berkata akan dikau. Jadi kamu pergi di antara maqam dan juga di antara berhenti pada rukun dan maqam. Rukun ini ialah Hajarul Aswad. Hajarul Aswad. Sebagaimana yang disebut kelebihan Hajarul Aswad dan maqam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam kitab Fadlul Hajarul Aswad wa maqamu Ibrahim alaihissalam. Kelebihan Hajarul Aswad dan maqam Nabi Allah Ibrahim. Warruknu huwa Hajarul Aswad. Rukun ialah Hajarul Aswad. Bila sebut rukun dalam hadis iaitu ialah Hajarul Aswad. Wal maqam huwa maqamu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maqam ialah maqam Nabi Allah Ibrahim, tempat Nabi Allah Ibrahim duduk atau berdiri dengan Nabi Allah Ismail dalam ketika membina Kaabah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maqam ialah tempat berdiri. Muqam ialah tempat pijak. Oleh sebab itu Syekh Mutawalli Sya'rawi menyebut, sebab apa dibaca maqam? Itu maqam tempat berdiri satu sahaja. Kalau muqam, aqama yuqimu muqam, mana setiap mana tempat berdiri itu nama dia muqam. Bermukim contohnya. Sekarang saya bermukim di Melaka, kemudian tak tahulah negeri, pindah pula negeri lain, bermukim negeri lain, kemudian bermukim negeri lain, ini nama dia mukim. Bermustautin, dia jadi ahli watan di tempat itu. Maqam, bila disebut maqam ialah maqam Nabi Allah Ibrahim. Bila disebut rukun saja itu ialah Hajarul Aswad. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ruknu wal maqamu yaqutatani min yawaqitil jannah. Amr bin As berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ruknu iaitu Hajarul Aswad, wal maqam, maqam Nabi Allah Ibrahim adalah dua permata daripada permata syurga. Kalau nak tahu barang daripada syurga di dalam dunia ini, iaitu Hajarul Aswad dan juga maqam Nabi Allah Ibrahim. Kita belum lagi masuk syurga kan, tak tahu macam mana benda syurga ni. Allah tunjukkan di muka bumi ini, kalau pergi tanah suci Mekah, nampak maqam Nabi Allah Ibrahim. Oleh sebab itu dijadikan ia tempat sembahyang. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Nabi Allah Ibrahim itu tempat sembahyang. Bila kita tengok maqam Nabi Allah Ibrahim, Allah iaitu kita mengharapkan supaya dimasukkan kita ke dalam syurga. Sebab maqam Nabi Allah Ibrahim adalah daripada syurga. Dan juga rukun, iaitu Hajarul Aswad daripada syurga. Daripada syurga. Sebagai walaula anna Allah qamasa ala nurihima la adaata ma bainal masyriqi wal maghrib. Rawahu Ibnu Hibban wa Ibnu Khuzaimah wa Imam At-Tirmizi wal Hakim dalam Mustadrak, dan juga Imam Baihaqi. Kalau tidak kerana Allah menghilangkan, memadamkan cahaya keduanya, nescaya Hajarul Aswad dan maqam Nabi Allah Ibrahim ni menerangi di antara timur dan barat. Mana dia turun ke bumi ni dalam keadaan bercahaya.
Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma katanya, laisa fil ardi minal jannah illa ruknul aswad wal maqam. Tidak ada di muka bumi ini barang yang turun daripada syurga yang nampak jelas melainkan batu Hajarul Aswad dan juga maqam Nabi Allah Ibrahim. Jeffrey kalau pergi Mekah, itulah dia barang daripada syurga. Mana barang di syurga dalam dunia ni yang nampak jelas? Maqam Nabi Allah Ibrahim dan juga Hajarul Aswad. Hajarul Aswad. Lagi kita tawaf, kemudian kita tengok Hajarul Aswad, semakin kita teruja dan sungguh-sungguh nak mendapatkan syurga Allah. Kemudian bila kita semayang 2 rakaat selepas tawaf di belakang maqam Nabi Allah Ibrahim, berdoa supaya Allah masukkan ke dalam syurga, maka tidak putus-putuslah nak tawaf semayang, tak nak fikir, tak adalah fikir nak makan nasi Arab, urus mandi apa semua ni dekat Bukit Baru pun ada. Bukit Baru pun ada, setakat nak makan nasi Arab, Masjid Bukit Baru pun ada. Fa innahuma jauharatani min jauharil jannah. Sesungguhnya maqam Nabi Allah Ibrahim dan juga batu Hajarul Aswad ini adalah permata daripada syurga. Walaula ma massahuma min ahli syirki ma massahuma zu'ahat illa syafahu Allah. Kalau tidak kerana disentuh oleh orang-orang syirik, sebab disentuh oleh orang yang syiriklah dia jadi hitam sekarang. Kalau tidak disentuh ni, ma massahuma, tidak ada seorang yang menyentuhnya, zu'ahatin, orang yang sakit, illa syafahullah. Kalau masih kekal lagi bercahaya, siapa sakit saja sentuh terus hilang. Lumpuh ke, pekak ke, bisu, tuli, sakit apapun, Nabi SAW beritahu tidak ada yang ada penyakit menyentuhnya malaikat sembuh terus serta merta. Allahu Akbar. Ini Hajarul Aswad. Nuzulul Hajarul Aswad minal jannah. Batu Hajarul Aswad inilah turun daripada syurga. Ianya lebih putih daripada salji, tetapi telah dihitamkan oleh dosa-dosa orang yang syirik mula-mula dulu gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Diriwayatkan bahawa sesungguhnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Hajarul Aswad dan maqam Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ianya adalah permata daripada syurga, dan dua-duanya turun daripada langit dan baginya cahaya. Sekiranya diletakkan di atas muka bumi ini, maka nescaya falamma wudi'a fil ardi, apabila diletak saja di muka bumi ini, tufi'a nuruhuma, cahayanya sudah tidak nampak sekarang ni, tak ada dah. Kalau tidak dipadamkan oleh Allah cahayanya, nescaya memenuhilah cahaya tersebut di antara langit dan bumi. Anasallahu bihima Adam alaihi salam, maka Allah telah menenangkan Nabi Allah Adam ketika mana turun ke bumi dengan dua barang yang turun daripada syurga, maka ia bercahaya-cahaya, dan sehingga cahayanya ini begitu putih, bercahaya lebih putih daripada salji. Wa akhadha Adamu rukna fadammahu ilaihi istinasan bihi. Bila Nabi Allah Adam turun ke bumi, maka Nabi Allah Adam telah memeluk batu Hajarul Aswad. Dia peluk batu Hajarul Aswad. Sekarang ni sebab dia dah melekat, oleh sebab itu kita tak macam mana nak peluk. Walaula ma taba Allahu azza wa jalla min aidil jahiliyah la abrahal akmah wal abras. Kalaulah tidak Allah padamkan cahaya disebabkan sentuhan oleh tangan-tangan orang jahiliyah, nescaya akan sembuhlah orang yang buta dan juga orang yang sopak. Ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak sebutkan kalimah ar-rukun. Dan kelebihan batu Hajarul Aswad ini bertambah
kelebihannya apabila telah dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana batu itu telah dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ianya bertambah mulia lagi. Ziyadatu syarfil hajar aswad bi taqbilin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Batu ini bertambah mulia kerana telah dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah permudahkan kita dapat cium hajar aswad. Dan di antara kelebihan hajar aswad ni, mashul hajaril aswad mukaffiran lil khataya. Menyentuh hajarul aswad ataupun menyapu hajarul aswad ini ataupun mengusap hajarul aswad ini, ianya menghapuskan dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mashahuma kaffaratun lil khataya. Sesungguhnya mengusap di atas dua, iaitu batu hajar aswad dan juga rukun yamani. Menyentuh keduanya iaitu ar-ruknain al-aswad wal yamani, iaitu rukun yamani dan juga hajar aswad, kaffaratun lil khataya. Dia menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Kita mengusap rukun yamani dan juga mengusap hajar aswad, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita ianya boleh menghapuskan dosa. Dan hajar aswad ini pada hari kiamat Allah jasadkan ianya lebih besar daripada bukit Uhud. Ityanul hajar aswad yaumal qiyamah mislu jabalil Uhud wa syahadatuhu liman istalamahu bihaqqin. Batu hajar aswad datang pada hari kiamat sebesar gunung Uhud. Uhud tu besar. Tempat Jabal Rumah tu lain. Jabal Rumah tu ialah tempat memanah. Tu belakang Jabal Uhud punya besar. Dan menyaksikan barang siapa yang istilam dengan sebenar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lihadzal hajar lisanan wa syafatain yashhadu liman istalamahu yaumal qiyamah bihaqqin. Sesungguhnya batu ini dia ada lidah dan dua bibir menyaksikan bagi orang yang istilam pada hari kiamat dengan sebenarnya. Kita Islam bismillah Allahu akbar, batu tu besok jadi saksi. Lagi banyak kita tawaf, lagilah dia menyaksikan dengan sebenar dan dia boleh memohon pada Allah Ta'ala supaya orang ni diberikan syafaat, iaitu diampunkan oleh Allah dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, batu hajar aswad rukun ni min mawatini ijabati doa indal hajar aswad. Tempat mustajabnya doa di sisi hajarul aswad. Manakah hajarul aswad ni doa kita mustajab. Diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, katanya ala ruknil yamani malakani yu'amminani ala du'ai man marra bihima wa inna alal hajaril aswadi ma la yughsa. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya di rukun Yamani ada dua malaikat yang mengaminkan doa orang yang berdoa ketika lalu depannya. Jadi bila kita sampai dekat rukun Yamani, kita berdoa, ada dua malaikat yang tolong aminkan. Oleh sebab itu kita boleh doa apa-apa pun. Kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia ni baik, semua baik. Dari sudut keluarga kita baik, isteri kita baik, anak kita baik, rezeki kita baik, kesihatan kita baik, semua baik. Dia terangkum dalam Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, di akhirat pun baik. Baik kita terselamat daripada apa, masukkan dalam syurga, nampak Allah dalam syurga, melihat Allah dalam syurga. Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata ma'a abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Hajar aswad berapa malaikat ada? Dua malaikat berada di rukun Yamani, mengaminkan doa orang yang berdoa bila lalu tempat dia. Wa inna 'alal hajaril aswad ma la yuhsa. Sesungguhnya dekat batu hajarul aswad ini
bilangan mereka yang aminkan doa tidak terhingga. Tidak terhingga. Jeffrey masih rasa rugi. Allah Ustaz dia kata. Kalau sebelum umrah beritahu, okey lah, ini dah habis umrah baru tahu. Kita pergi berdoa tempat-tempat lain, berdoa dekat Hajarul Aswad. Berdoa dekat Hajarul Aswad. Karena doa di situ adalah diaminkan oleh begitu ramai para malaikat yang tidak terhingga. Yang tidak terhingga. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma katanya, man istalama hadza rukun summa da'a ustujiba lahu. Barang siapa istilam hadza rukna, iaitu dekat Hajarul Aswad ni, summa da'a, kemudian dia berdoa, ustujiba lahu, dimustajabkan. Kita istilam bismillah Allahu akbar, kemudian kita berdoa kepada Allah, dimustajabkan. Qila li Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian ditanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa in asra, macam mana boleh nak berdoa, dia kata orang lain punya ramai bertolak-tolak begitu. Wa in asra, kalau laju macam mana pantas. Wa in kana asra minal barqil khatif, walaupun sepantas seperti kilat yang memancar. Mana terdetik dalam hati kita berdoa ketika lalu dekat Hajarul Aswad ni, walaupun sepantas kilat yang memancar, dimustajabkan. Maka bila lalu saja bismillah Allahu akbar, mesti ada dalam hati ni apa doa yang kita nak mohon pada Allah Taala. Allahu akbar. Selama ni kita kira bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, nak kira pusingan pun jalan pusing lagi. Bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar. Kita pun tak ada terlintas dalam hati doa. Ni kelebihan Hajarul Aswad. Hajarul Aswad. Dan seterusnya indal Hajarul Aswad. Dekat Hajarul Aswad ni, dekat Hajarul Aswad ini, izdihamul malaikati ala taqbilil Hajarul Aswad. Bersesak-sesak para malaikat mencium Hajarul Aswad. Bersesak-sesak. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Jibril alaihi salam waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Jibril alaihi salam berhenti di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi isabatun hamra qad alaha al-ghubar. Di atasnya ada sehelai kain macam serban. Isabah ni macam seperti pembalut ataupun macam kain serban warna merah, asal lendang warna merah. Isabah ni kecil sedikit. Qad alaha al-ghubar, berdebu-debu, ada kesan debu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Jibril, ma hazal ghubar, mana datangnya debu-debu ni? Ara ala isabatika ayyuhar ruhul amin, yang ada di isabah kamu yang warna merah itu. Qala inni zurtul baita, sesungguhnya aku pergi ziarah Baitillahil Haram, fazdahamat malaikatu ala rukni, begitu bersesak-sesak para malaikat di Hajarul Aswad. Fahazal ghubar alladhi tara mimma tusiru bi ajnatiha, ini dia debu-debu ni daripada kesan daripada kepak ataupun daripada wing dia, daripada sayap-sayap para malaikat, daripada sayap para malaikat, iaitu ini kesan daripada sayap-sayap para malaikat yang bersesak-sesak mencium Hajarul Aswad. Apa tu bila kita nak cium Hajarul Aswad, memang tas itu sesak. Bukan setakat manusia, malaikat pun di situ. Malaikat. Allahu akbar. Ini kelebihan Hajarul Aswad. Hajarul Aswad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini disebut audul maqam ilal jannah.
Maqam Nabi Allah Ibrahim ini akan kembali ke syurga. Wa tumassiluhu yaumal qiyamah bi'azam min Jabalil Abi Qubaish. Ia akan membentuk pada hari kiamat terlebih besar daripada bukit Abi Qubais. Yashhadu liman wafahu bil wafa, dan akan menyaksikan kepada orang yang telah menunaikan tanggungjawabnya yang sembahyang, iaitu kalau kita semayang di belakang maqam Nabi Allah Ibrahim ni, dia akan jadi saksi besok. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ar-ruknu wal maqam, Hajarul Aswad dan maqam Nabi Allah Ibrahim ini adalah permata daripada mata syurga, wa ilaiha yasirani, kepada syurga juga ianya akan dikembalikan. Mana batu Hajarul Aswad dan rukun Yaman ini akan pulang semula ke dalam syurga. Jadi Jeffrey tengok besok pergi Mekah, tengok batu Hajarul Aswad ni, nak pulang ke syurga. Kita pun nak pergi ke syurga. Bila tengok ni, Allahu Akbar, rasa tidak mau berganjak daripada nak tawam, nak beribadat, rasa mana tak ada fikir lain lah. Tak ada nak fikir pergi Suq Jafariyah lah, nak beli macam-macam dah, tak ada lah. Orang kata balik tak ada beli apa-apa, Allahu Akbar, tak terfikir pula. Entah ni macam wali pula ni, bukan macam wali, tapi rasa dapat zauq, dapat satu keseronokan. Kenapa? Bila kita dengar hadis-hadis Nabi SAW ini, banyak yang kita tak tahu rupanya dia pulang balik ke syurga. Maqam Nabi Allah Ibrahim juga pulang ke syurga. Min mawatini ijabati doa khalfal maqam, tempat mustajabnya doa iaitu belakang maqam Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Yang disebut oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri menyebut, Inna Allah Ta'ala yastajibu du'a fi 15 mawdi'an. Sesungguhnya Allah memustajabkan doa pada 15 tempat. Ada 15 tempat ni, ada tempat-tempat yang mustajab doa. Wa zakara minha khalfal maqam. Di antara 15 itu ialah belakang maqam Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kerana ia adalah tempat mustajab doa. Sunat berdoa selepas 2 rakaat tawaf. Lepas rakaat sunat tawaf di belakang maqam, kerana sesungguhnya tempat itu adalah mustajabnya doa. Doalah apa-apa doa yang kita nak doa selepas sembahyang 2 rakaat, berdoa, kerana sesungguhnya di belakang maqam Nabi Allah Ibrahim ini ada di antara tempat yang mustajabnya doa berdasarkan hadis-hadis tersebut. Oleh sebab itulah Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala kata tempat ini mustajab doa. Tempat ini mustajab doa. Kamu kalau nak tahu juga di manakah tempat emas kamu itu disimpan, pergilah tawaf, kemudian semayang 2 rakaat, memohon pada Allah Ta'ala dapat bertemu dengan sahabat kamu ni yang sudah meninggal dunia. Di antara rukun iaitu rukun tu Hajarul Aswad dengan maqam Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allah. Kitab ni banyak ilmu ni, banyak ilmu. Maka tanyakan olehmu akan dia daripada emas kamu. Maka tak kala adalah pada malam Jumaat, aku perbuat seperti barang yang menyuruh akan daku, maka tiada berkata akan daku seorang. Dan buat sebagaimana yang disarankan oleh Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, tak ada jawab apa-apa pun. Tak ada jawab apa-apa pun. Panggil-panggil pun, tak tidur pun, tak bermimpi pun dengan sahabat ni. Kata dia warak, kuat beribadat. Macam mana dia tak jawab? Dia kata, tu dia. Dah panggil-panggil pun tak jawab. Maka berhenti pada rukun dan maqam dan panggil, hai pulan, maka bahawasanya ruh berkata akan dikau. Panggil-panggil tak berkata juga.
Maka tak kala berpagi-pagi aku ceritakan akan dia dengan barang yang berlaku. Jumpa balik Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala. Dia kata, Tuan Syekh dah buat dah, tak ada apa-apa pun. Maka berkata ia, terus Malik bin Dinar jawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini bagi milik Allah dan kepada Allah lah kita dikembalikan. Ini laki-laki daripada isi neraka. Dia kata, sahabat kamu ni bukan ahli syurga. Dia kata, sahabat kamu ini, dia kata, kana zalikal ajami min ahli nar. Ini ahli neraka ni. Dia kata, pergilah olehmu ke Yaman, maka bahawasanya dengan dia neraka telaga namanya Bi'ru Barhud, iaitu telaga Barhud. Berhimpun padanya segala roh orang yang kena seksa, dan iaitu di atas pintu Jahannam. Bi'ru Barhud, telaga Barhud. Maka merujuklah kita Ahwalul Qubur wa Ahwalu Ahliha ila Nusyur, karangan Syekh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ceritakan tentang telaga Barhud ni. Telaga Barhud, roh-roh tempatnya di dalam bumi. Tajuk dalam kitab ni iaitu roh bimaudi'in fil ardi, tempat di bumi. Diriwayatkan daripada Sa'id Ibn Musayyib, daripada Abdullah bin Amrin, katanya, inna ruh arwahal mu'minin tajtami'u bil jabiyah. Sesungguhnya roh orang yang beriman, dia akan dikumpulkan di Jabiyah. Di Jabiyah. Jabiyah inilah qaryatun min a'mali Dimashqi, iaitu berada di Syam. Sebagaimana Imam Syafi'i sebut dalam kitab Syarh Sudur, iaitu telaga ni berada di Syam. Jabiyah ni di Syam, kawasan Syam, Mekah, Madinah, Jordan, Syria, kemudian termasuklah Palestin. Tak disebut mana tempat yang, tapi berada di Jasiyah. Kalau disebut oleh Imam Syafi'i yang Syarh Usul bahawa ia berada di Jasiyah, iaitu di Syam. Di Syam. Ada yang mengatakan berada di Dimashq. Ada yang mengatakan berada di, iaitu Jasiyah ini, iaitu di Syam, termasuklah Mekah, itu berada di telaga Zamzam. Khilaf ulama, hanya Allah saja yang tahu. Wa amma arwahul kuffar, adapun roh orang kafir ini, fatajtami'u bisabhati bihadaril maut, iaitu berada tempat yang tidak baik di hadarul maut. Yuqalu laha Barhud. Nama dia ialah Barhud, telaga Barhud. Sampai sekarang ada telaga Barhud. Tak ada orang berani lalu kat situ. Telaga Barhud. Ada di Yaman telaga Barhud. Sahabat-sahabat kita pun pernah pergi. Ada sahabat-sahabat kita pernah pergi ke telaga Barhud. Dia kata orang Yaman pun tak berani nak dekat telaga Barhud ni. Dan diriwayatkan juga daripada riwayat yang lain pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada orang petikal Barhud ni, bacalah kitab Ahwalul Qubur wa Ahwali Ahliha ila Nusyur, karangan Syekh Ibn Rajab Al-Hambali. Syekh Ibn Rajab Al-Hambali, seorang ulama hadis yang terkenal. Syekh Ibn Rajab Al-Hambali, ulama yang alim. Lataiful Ma'arif, kitab beliau. Jami' Ulum wal Hikam. Kemudian banyak lagi kitab-kitab yang lain, termasuk kitab yang saya baca ni. Kitab ni telah ditahqiqkan oleh Muhammad Nizamuddin Al-Qutahi, hafizahullah ta'ala. Daripada Sayyidina Ali, syarru wadiyaini, ada syarru wadiyin fil ardi. Dia kata seburuk-buruk wadi dalam dunia ini ialah syarru wadiyaini fil ardi al-Ahqaf. Yang pertama nama dia ialah Wadi Ahqaf. Ini wa Barhud, juga Barhud merupakan telaga di hadraul maut, dikembalikan roh-roh yang jahat di situ. Roh-roh kafir
Dan sesungguhnya Barhud ini fi bi'run, dia adalah telaga, ma'uhu bin nahar aswad, waktu siang airnya hitam, ka'anhu qaihun, seperti qaih, seperti nanah, ta'wi ilaihil hawam, itu binatang ular lah apa semua yang tinggal dalamnya. Mana satu telaga Barhudnya? Telaga Barhud ini disebut oleh Syekh Ibn Rajab Al-Hambali. Telaga Barhud ini muncungnya di atas, dasarnya adalah neraka. Di mana neraka kita tak tahu. Oleh sebab itu muncungnya telaga Barhud, dasarnya iaitu neraka. Dasarnya adalah neraka. Diriwayatkan daripada Ibnu Uyainah radhiyallahu an. Ibnu Uyainah radhiyallahu an, katanya telah menceritakan aku oleh seorang lelaki, berpetang-petang ia pergi ke Barhud, faka'anna fihi aswatal haji. Bila dia sampai kat Barhud ni waktu petang, terdengar suara yang begitu bising seperti orang di musim haji. Begitu. Qala wa sa'altu ahla hadral maut faqalu. Bila dengar begitu aku pun terus tanya orang hadral maut. Hadral maut kata la yastati'u ahadun an yumsiya bihi. Kau seorang je yang berani lalu situ. Tak ada orang berani nak lalu di situ, kerana itu adalah tempat roh yang jahat, telaga Barhud. Siapakah yang merojihkan, yang mengatakan telaga Barhud ini adalah tempat roh orang kafir? Di antaranya Qadi Abu Ya'la, seorang ulama yang alim di kalangan mazhab Hambali. Qadi Abu Ya'la, nama kitab beliau iaitu Ahkamus Sultaniyah. Qadi Abu Ya'la, dia qadi, hakim yang paling masyhur, alim. Qadi Abu Ya'la mengarang kitab Ahkamus Sultaniyah, bukan calan-calan orang yang alim. Beliau telah menyebut dalam kitab beliau Al-Mu'tamad, dalam kitab beliau Al-Mu'tamad, dan beberapa ulama-ulama yang lain yang menyatakan sedemikian rupa. Kata Imam Ahmad, anna arwahul kuffar finnar, ruh orang kafir inilah pinaka, la'alla li bi'ri Barhud ittisalan bi jahannama fi qa'riha. Ini kata Imam Ahmad Ibn Hanbal. Roh orang kafir memang fi sijjin, neraka. Bi'ru Barhud ni, telaga Barhud ni apa dia? La'alla, kata Imam Ahmad, li bi'ri Barhud ittisalan bi jahannam fi qa'riha. Mudah-mudahan maksud telaga Barhud ini bersambung dengan neraka jahanam fi qa'riha, pada dasarnya, pada dasarnya. Kama rawa fil bahri anna tahtahu jahannama, sebagaimana yang telah meriwayatkan, atau kama ruya fil bahri, bahawa diriwayatkan dalam kitab Al-Bahr di kalangan mazhab Ahmad Ibn Hanbal, sesungguhnya di bawah telaga Barhud ini ialah neraka jahanam. Wallahu alam. Jadi kata Syekh Ibn Rajab, hakikat sebenarnya Allah saja yang tahu. Begitu juga pandangan Abu Musa Asy'ari, seorang sahabat Nabi. Abu Musa Asy'ari berkata, ruhul kafir biwadin hadral maut fi aflis sara min sabi aradin. Sesungguhnya roh orang kafir berada di wadi hadral maut, iaitu di mana? Fi asfal saraya min sabi aradin, di bawah lagi 7 lapis bumi. 7 lapis bumi. Maka nama dia ialah Barhud. Nama dia Barhud. Barhud. Ini yang disebut oleh para alim ulama. Begitu banyak riwayat tentang telaga Barhud, sehingga Syekh Ibn Rajab Al-Hambali menyatakan dalam tajuk Al-Arwah Barzahun fi barzahim minal ardi, tak berapa lebih kepada 10 muka surat mendatangkan riwayat tentang telaga Barhud. Telaga Barhud. Jadi ada suara-suara yang kata telaga Barhud ni dhaif apa semua.
bacalah kitab karangan Syekh Ibn Witra Hambali. Bukan kita belajar melalui YouTube, tapi belajar berdasarkan riwayat-riwayat yang telah disebut oleh ulama, yang kita yakini mereka telah mengumpulkan banyak riwayat, termasuklah Syekh Ibn Rajab, di antaranya Al-Imam As-Sayuti rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhus Sudur. Ini untuk memperjelaskan tentang Telaga Barhud ni. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dia pun pergilah ke Telaga Barhud, iaitu di Yaman tadi. Dan suruh olehmu hai fulan, pergi sana, pergilah. Mungkin dia adalah cara amalan-amalan nak berdialog dengan roh ini. Syekh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menyebut di dalam kitab beliau Ar-Ruh, minad dalil ala talaqi arwahim, bukti bahawa roh-roh ini boleh berinteraksi. Bila kita mimpi ni boleh berinteraksi. Annal hayya yaral mayyita fi manamihi fayukhbiruhul mayyitu bi umuri ghaibin summa tujadu kama akhbara. Ini Syekh Ibn Qayyim sebut dalam kitab Ar-Ruh. Dah ada terjemah sekarang. Dalil menunjukkan roh dengan roh ini boleh bertemu dalam mimpi. Sesungguhnya orang yang hidup melihat orang mati. Orang tu dah mati, tapi dia bermimpi bertemu dengan orang ni. Fayukhbiruhul mayyitu, yang meninggal dunia ni pun beritahu dalam mimpi, begini, summa tujadu kama akhbara, bangun betul apa yang disebut dalam mimpi tadi ada. Ini membuktikan bahawa roh ini dalam waktu mimpi dia boleh bertemu. Roh dengan roh boleh bertemu. Dan kalau dia cerita-cerita ni betul, kita bangun macam cerita Piramli pula kan, Abdul Wahab kan, tiba-tiba boleh bertemu. Tak mustahil dia bertemu dengan arwah ayah dia kan, bertemu dengan arwah ayah dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Maka dia panggillah waktu malam. Maka dia katanya aku pergi kepada demikian telaga itu, maka tiba-tiba dengan dua orang datang keduanya atau turun keduanya. Ini dalam kitab Abu Lais As-Samarqandi. Adapun dalam kitab-kitab lain tidak disebut begitu panjang. Dia tiba-tiba dia jumpa dua orang. Saya riwayat ni tidak kuat, hanya kita baca saja. Tiba-tiba datanglah dua orang, keduanya atau turun keduanya padanya, maka berkata yang seorang bagi taulannya. Dia pun dengar dialog dua orang ni. Apa dia cakap? Siapa engkau? Menjawab, ya akulah roh laki-laki yang zalim. Lelaki tu kata, aku boleh masuk Telaga Barhud ni sebab dulu dalam dunia aku memang zalim. Kau zalim sebab apa? Dia kata, adalah aku duduk mengambil mukus. Mukus ialah maksun. Maksun, maksani, mukus. Kerja ni ialah kutip cukai. Dia ahlul maksi, iaitu kutip cukai yang tidak diizinkan oleh syarak, dan memakannya yang haram. Ahlul maksi ni. Dan aku makan harta haram ni, maka dilontarkan akan daku oleh malakul maut kepada ini telaga. Malaikat maut campak aku di Telaga Barhud ni. Aku dulu jahat. Dan berkata yang satu lagi, akulah roh Abdul Malik anak Marwan. Ini khalifah ni. Ini yang tanda tanya sikit. Betul ada dalam kitab yang di Qurratul Uyun karangan Syekh Abu Lais As-Samarqandi, iaitu kisah Malik bin Marwan, khalifah Muawiyah ni. Roh Abdul Malik anak Marwan adalah aku laki-laki yang zalim. Datangkan supaya seksa pada telaga ini. Datangkan supaya seksa pada telaga ini. Mana aku dicampakkan kerana nak supaya diseksa, dia kata. Supaya diseksa pada telaga ini. Wallahu alam. Ini cerita. Dan aku dengar riwayat lain tak ada masuk ni, kecuali satu kitab saya jumpa, Qurratul Uyun.
Dan aku dengar bagi kedua itu berteriak yang amat keras, maka berdiri tiba-tiba bulu tubuhku. Oh, jadi aku rasa takut. Dengan terkejut, kemudian aku tilik dalam telaga itu dan aku seru, hai fulan, maka dijawabnya akan daku daripada bau seksa dan pukul. Oh, dia kata aku pun tercium bau seksaan dan juga aku terdengar dipukul. Kalau dalam ni syiddatul faza', syiddatul faza', kemudian aku panggil, maka terdengarlah min tahta darbi wal uqubah, mana diseksa. Maka berkata aku baginya, di mana emas yang aku berikan dikau? Oh, dia nampak sahabat dia, kau dah mati dah ni ya. Mana emas yang aku kirim kat kamu dulu? Maka katanya, bertanam di bawah dar tiang pintu. Dia kata, aku letakkan dia kata, tahtal utbatul fulaniyah, mana aku letakkan ditanam di rumah sekian-sekian lah, dia kata. Aku tanam di tiang-tiang sekian, di bawah tiang-tiang sekian. Dar tu di rumah lah, dar tu ialah tempat, tiang pintu pada tempat fulan. Maka berkata aku, hai saudaraku, dengan apa dosa didatangkan dikau kepada tempat ini? Takkan kau orang yang baik, soleh, macam mana pula berada di telaga Barhud ni? Maka dengan katanya, sebab saudara aku perempuan, sebab aku ada adik-beradik perempuan, maka bahawasanya adalah ia faqirah. Adik-beradik perempuan aku ni, adik perempuan aku ni, ataupun sama ada kakak ke adik ke, tidak disebut, disebut saudara perempuan. Adik-beradik perempuan aku ni, dia kata faqirah, miskin, maka aku tinggalkan dia di negeri Yaman atau di negeri Ajam. Dia kata adalah tinggal kat kampung, susah dia. Maka membimbangku dengan ibadat dan mujawir di Mekah, aku lupakan dia dan tiada aku bangkitkan dia dengan sesuatu kepadanya. Mana aku kira ibadat siang malam sampai aku tak teringat pun, kita kata kakak lah, aku tak teringat dengan kakak aku ni. Dia memang susah, dia kata. Aku tak peduli, dia tak pernah lah nak hantar bantuan apa semua, nak bagi belanja. Memang dia susah, dia kata, fakir. Maka tak kala aku mati, dihabaskan, dikurungkan daku oleh Allah Ta'ala atasnya, dan katanya, engkau lupa akan dia. Wah, nampak ni. Maka bila aku mati, dicampakkan aku ke telaga Barhud, dan Allah berfirman, dia kata, maka dikatakan kepada aku, lupakan dia bertelanjang. Kau lupakan kakak kamu tak berpakaian dan engkau pakai. Oh, kau pakai cantik-cantik, yang kakak kau ni compang-camping. Dan ia lapar, kakak kau tu lapar, dan engkau kenyang. Dan demi ketinggianku dan kebesaranku, tiada aku kasihan akan orang yang memutuskan rahimnya, bawa pergi ke Bi'rul Barhud. Ada tu. Allah berfirman, maka aku tak kasihan dengan orang ni, walaupun kau ibadat, dicampak di telaga Barhud. Sebab kakak dia susah-susah, tak peduli apa pun. Maka bahawasanya aku menyeksakan dia sebab ia memutuskan rahim, maka mudah-mudahan hai saudaraku, bahawa engkau pergi kepadanya dan engkau lihat akan halnya. Jadi dia pun berdialog dalam mimpi ni, kau jumpalah kakak aku ni, tengok keadaan dia macam mana, nanti kau berilah bantuan. Cerita ni panjang, insya-Allah kita sama akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rabbana altuh bina wajma'an syamlana
بحبيب لنا فعليه السلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ربنا ربنا أنت راحمنا وشافعنا حين يوم الندم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وهو يسقي لنا عند حوض المنى، فهنيئا لنا بجوار الإمام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. في النداء جاءنا به يا سعدنا، فأجاب لنا أمتي يا سلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. قد صفى وقتنا ورغد عيشنا، به يا بختنا ووفانا المرام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. من أراد بنا وبمجمعنا، حسبنا ربنا عند كيد الأنام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ربنا أحينا بالتقى في الدنا، من عذاب قينا لا نخاف في الزحام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ربنا اغفر لنا ومشايخنا ولإخواننا المسلمين يا سلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. واحفظا ديننا من ديون احمينا، واختما بالتقى عند حسن الختام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
محمد رسول الله والصلاة على من سما وعلى زار رب العلا حاز أعلى المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها العمرة وحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم يسر لنا أمورنا من راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.